Hello everyone. Okay, so hari ini Madam akan discuss past year question chapter 3, okay, daripada buku soalan fizik exercise. Okay, so yang pertama, question number 2. Okay, look at the question. Calculate the current through the 12 ohm resistor shown in figure 1 using Kirchhoff law. Okey, 12 ohm bermaksud soalan suruh cari nilai I1. Okey. Sebelum tu, okey, pelajar perlu tentukan dulu direction of current. Okey, jenis arus dan juga arah arus. Okey. I1, kalau kita tengok I1 yang dibagi ada di sini I1. Bermaksud I1 dia daripada point A ke point B. Okey, ini yang warna pink tu adalah laluan untuk I1. Okey, kemudian bagi I2 adalah laluan daripada point A ke point B. Ini adalah I2. Okey, untuk I3 adalah laluan daripada point A. This one is I3. This one is I3. Okey, dan dia berakhir pada titik B. Okey, laluan di bawah tu warna hijau tu adalah I3. Okey, so Madam dah pesan kita guna teknik one color, one current. 1C, 1C. Okey, one color, one current. Kalau soalan tak bagi arah arus, okey, tak bagi direction of current, pelajar perlu tentukan sendiri direction of current dengan syarat mesti ada in and out current. Okey, mesti ada in and out current from the junction. Okey, so bila kita dah tentukan direction of current, okey, kita apply equation first rule. Okey, summation total current in equal to total current out. Okey, so di sini Madam ambil junction A di bawah. Okey, kita bermula daripada junction A. Okey, which one current into the junction? Yes, into the junction we only have I1. Okay, so I1 equal to, okay, out from the junction we have I2 and I3. So you'll get first equation. Alright, I1 equal to I2 plus I3. Okay, for second rule, kalau kita tengok pada gambar rajah lita, kita ada loop 1 dan juga loop 2. Okay, untuk loop 1, okay, kita tentukan arah direction of loop dulu. Okey, kita buat loop, okey, dan tentukan direction of loop. Okey, direction of loop sama ada pelajar nak pilih clockwise or anti-clockwise. It's up to you, tak ada masalah. Contohnya untuk loop 1, Madam pilih anti-clockwise. Okey, anti-clockwise. Kalau pelajar guna clockwise pun tak ada masalah. Okey, so let's say Madam guna anti-clockwise. Okey, kemudian kita tulis balik konsep summation EMF equal to summation IR. Konsep ini perlu tulis ya. Okey, rule 1, okey, and rule 2. Perlu tulis sebab dia ada markah konsep. Okey, jadi tengok dulu pada loop 1. Okey, kita cari EMF. EMF ada pada bateri. Okey, now kita tengok. Sekarang ni kita bergerak ikut loop ikut loop bukan ikut current. Kita cari EMF. Okey, so loop ni dia bergerak ke kiri. Okey, dia akan jumpa 6 volt. Kita jumpa positif baru negatif. Okey, positif baru negatif. So kalau ikut hukum, okey, dia akan jadi, okey, maaf ya pelajar, Madam tukar. Madam tak guna anti-clockwise. Madam guna, okey, clockwise. Sekejap ya. Madam guna direction dia adalah clockwise. Sebab apa Madam pilih clockwise? Okey, sebab Madam tengok arah direction I1 tu dengan I2 tu, dia arah dia clockwise. So di sini Madam tukar arah untuk loop 1. Okey, loop 1, Madam pilih arah clockwise. Sebab apa? Sebab Madam suka tengok direction of current.
kita tengok yang majority. Okey, senang. Jadi, madam pilih arah clockwise. Okey, bila kita pilih arah clockwise, kita akan jumpa negatif terminal baru positif terminal. Ikut tips yang madam bagi sebelum ni, jumpa negatif baru positif, dia akan jadi positif EMF. So, dia akan jadi 6. Okey, akan jadi 6, positif 6. Okey, kita pusing lagi, loop 1, tak ada lagi EMF. So, dia ada satu sahaja. 6 equal to, okey, kita cari IR pula. Okey, kita cari IR. Madam nak start daripada bucu hujung ni. Okey, tengok loop ni, bucu dekat atas ni. Madam nak start pada situ. Maksudnya loop ni bergerak turun ke bawah. Kita cari resistor. Bila loop ni bergerak turun ke bawah, okey, dia akan jumpa 12 ohm resistor. So, 12 ohm resistor, current dia adalah I1. Kita tengok direction of loop dengan direction of current sama. So, kalau sama, dia akan jadi positif 12 I1. Okey, so you akan dapat 12 I1. Kemudian, okey, dia turun ke bawah sampai dekat bucu. Dia naik ke atas melalui I2. Akan jumpa 18 ohm. 18 ohm, current I2. So, tengok direction of loop sama arah dengan I2. So, kalau sama arah, dia akan jadi positif I2 times 80. Okey, so normal resistor. So, pelajar akan dapat second equation. Okey, kemudian untuk loop yang kedua, okey, tengok loop yang kedua, madam buat dulu loop. Okey, yang ni madam pilih arah apa ni? Yes, arah clockwise. Okey, madam pilih arah clockwise. Okey, kita cari EMF dulu. So, EMF, okey, kita tengok loop ni bergerak, dia akan jumpa positif baru negatif. So, kalau positif baru negatif, dia akan dapat negatif EMF. So, akan dapat equation ni, negatif 9. Okey, kemudian tak ada lagi dah EMF. Okey, kita sekarang ni kita cari resistor pula. Okey, kita start daripada hujung ni, bucu ni. Okey, dia akan bergerak ke kiri, cari resistor ya. Okey, tak ada resistor di bawah, kemudian naik ke atas. Yes, dia jumpa 8 ohm resistor. Direction of loop dengan I3 same direction, so it will be positive. Okey, positif 8 times I3. Okey, kemudian loop ni dia turun ke bawah. Okey, dia akan jumpa dengan 18 ohm resistor. Direction I2 dengan direction of loop opposite direction, it will be negative 80 times I2. So, you akan dapat equation yang ketiga. Okey, jadi equation 1, 2, 3 kita solve daripada math equation. Pelajar akan dapat I1 equal to negative 0.013 ampere. I2 akan dapat 0.342 ampere. I3, the answer is negative 0.355 ampere. Sekiranya pelajar pilih arah berlawanan dengan arah yang madam pilih, jawapan akhir untuk I1, I2, I3 dia akan opposite sign. Contohnya I1 pelajar akan dapat positif, I2 akan dapat negatif, I3 akan dapat positif. Tak ada masalah. Janji nilai magnitude dia sama, nilai dia sama. Positif, negatif tak ada masalah. Okey. So, selesai untuk soalan nombor 2. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, bagi soalan nombor 6, okey, calculate current I3 for the circuit in figure 5. Okey, so I3 dia kat mana ni? Yes, I3 dia kat tengah ni. Okey, pada laluan yang di tengah tu I3. Okey, so first kali, pelajar kena tulis dulu first rule. First rule, total current in equal to total current out. Let's say, madam ambil dekat junction A di atas ni. Okey, junction A. Okey, so kita kena buat dulu 1C, 1C tadi. Okey, untuk current 1, okey, dia lalu I1 dia daripada junction A turun ke bawah. Okey, dan dia berakhir pada point B. Okey, itu I1. Okey, untuk I2 daripada point B, sini I2, okey, naik ke atas. Okey, dan masuk ke junction A. Untuk I3 daripada B naik ke atas ke junction A. Sekarang ni pelajar perlu identify which one in current, which one out current. Okey, kalau kita tengok dekat junction A ni,
in current, kita ada dua, I2 dan juga I3. So, I2 plus I3. Untuk out current, kita ada I1. So, pelajar akan dapat first equation. Okay. For second rule, okay, first kali pelajar tentukan dulu loop 1 and loop 2. Okay, let's say yang sebelah kiri ni madam buat loop 1, sebelah kanan ni loop 2. Okay, for loop 1, madam pilih arah anti-clockwise. Untuk loop 2, madam pilih arah clockwise. Okay. Untuk loop 1, okay, kita start dengan EMF dulu. Okay, pelajar perlu tulis ni. Summation EMF equal to summation IR. Perlu tulis equation ni. Okay, sebab dia konsep. Dia bukan rumus. Kemudian untuk loop 1 ya. Okey, loop 1. Tengok yang madam tulis ya. Jangan tengok skema. Skema ada silap tu. Okey, tengok loop 1. Kita cari EMF dulu. Okey, kita cari EMF. Okey, so kita jumpa 6 volt ni. Okey, so madam pilih arah loop adalah anti-clockwise. So dia akan jumpa negatif baru positif. Negatif baru positif, ikut formula dia akan jadi positif EMF. Right. Positif EMF. Dan 6 tu. Kemudian dia naik lagi, loop naik ke atas, jumpa 4 volt. Okey, jumpa 4 volt. Jumpa negatif baru positif dulu. Yang tu pun akan jadi positif 4. Okey. So, normal EMF. So, you akan dapat equal. Okey. Cari current. Okey, madam start dengan point A dulu. Dekat junction A, kita mula pada junction A. Nak gerak ke mana? Okey, yes. Kita bergerak ke kiri. Sebab apa? Kita ikut arah loop, bukan arah current. Okey, ikut loop direction. Loop direction bergerak ke kiri. So, jumpa dengan 7 ohm resistor. Loop dengan direction current sama arah. Dia akan jadi positif I1 times dengan 7 IR. Kemudian untuk loop 1, tiada lagi resistor. So, you akan dapat second equation daripada loop 1. Okey, for loop 2, okey, kita tengok EMF pula. Okey, EMF kita tengok sini. Arah loop, madam pilih arah clockwise. So, bila clockwise, tengok 8 dia akan jumpa negatif baru positif. So, dia akan jadi positif 8 EMF. Betul tak? Jumpa negatif baru positif terminal, dia akan jadi positif 8. Kemudian naik atas lagi, dia akan jumpa dengan 4 volt. EMF 4 volt. Yang ni pun sama, jumpa negatif baru positif, so dia akan jadi positif 4. Okey, normal EMF. So, you akan dapat equal. Okey, kemudian kita cari pula dengan resistor. Okey, madam nak mula daripada point A. Okey, bila kita mula daripada point A, kita nak bergerak ke mana? Yes, kita akan bergerak ke kanan sebab kita ikut arah loop, bukan arah current. Loop ni bergerak ke kanan. So, kita akan jumpa 5 ohm resistor. Current dengan loop I2 tu, dia berlawanan. So, dia akan jadi negatif I2 times 5. Okey, kemudian loop ni bergerak turun ke bawah, bergerak turun ke kiri. Okey, tiada lagi resistor. So, dia akan ada equation yang ketiga. 8 plus 4 equal to negative I2 times dengan 5. Okey, so bila selesaikan equation yang kedua, pelajar akan dapat jawapan untuk I1. Okey, so I1, the answer is 1.43 ampere. Untuk loop 2, pelajar akan dapat the answer is, okey, jadi loop 2 akan dapat 8 tambah 4 sama dengan negatif I2 times 5. Equation yang ketiga. Okey, dalam skema ni dia ada silap sikit. Okey, sepatutnya di depan ni kena letak negatif 5 I2. So, I2 ni jawapan dia akan dapat negatif ya. Okey, negatif 2.4 ampere. Alright. So, bila dah dapat nilai I1, I2, soalan suruh cari I3. Okey, so based on equation 1, okey, equation 1 dalam skema ni salah. Okey, equation 1 sepatutnya adalah I2 plus I3 equal to I1. Okey, so I2 kita dapat negative 2.4 plus I3 equal to I1 is 1.43. So the answer I3 is 3.83 ampere. Jawapan akhir skema betul, tapi dia punya jalan kerja dia salah. Okay, so the answer is 3.83 ampere. Now we go to question 8B ya. Seterusnya kita pergi kepada soalan 8B. Ini adalah potential divider. Okay, look at the question. Figure 8 shows a circuit consisting of 12 volt battery, a switch and 3 resistor R1, R2 and R3. If voltmeter is connected across PQ. So, di PQ ni, okay, ada
disambung voltmeter. Ingat, voltmeter mestilah disambung secara parallel. Okay. So voltmeter dah sambung situ, and then the switch is open. Okay, so di sini ada switch S. Okay, S open. Determine the reading shown on the voltmeter. Kalau kita tengok sini, voltmeter ni disambung kepada R2. Bila switch dibuka, R1 ni dia dah terputus. Bermaksud current dia akan flow dari mana? Yes, current dia akan flow daripada positif to negatif. So this one is current. Okay, so current dia akan flow through R2 resistor. Dia tak akan lalu R1. Sebab apa tak lalu R1? Sebab dia dah terputus di tar kat situ. Jadi R2 dengan R3 ni adalah series. Okay, series. Faham ya? R2 dengan R3 ni adalah series. Okay, so recall balik potential divider. Kita guna kaedah ratio. Okay, so ratio V over EMF equal to R over R total. Kita guna ratio macam ni. Okay, so V yang kita nak cari adalah value from voltmeter. Okay, kemudian EMF adalah, okay, madam masukkan nilai ya. EMF 12. Okay, R yang terlibat adalah R2. R2 nilai dia adalah 30. Okay, bahagi dengan R total. R total sebab R2 dengan R3 connected in series. So, kita tambahlah 30 tambah dengan 40. So, selesaikan, pelajar akan dapat jawapan nilai voltmeter across resistor 2 equal to 5.1 volt. Okay, clear? 8B. Okay, seterusnya kita tengok soalan 14C. Okay, Madam Su jawab 14C. By referring to figure 5, determine the I1, I2 and I3. Okay, ini gambar yang diberi Lita. Okay, first kali kena identify current. Okay, jadi kita guna kaedah 1C, 1C. One color, one current. Okay, I1, kalau kita tengok sini. Okay, I1 tu dia bermula daripada mana ni? Okay, dia mula daripada point A. Okay, so ini I1. I1. Sini lagi I1. Dia berakhir kepada point B. Okay, untuk I2. Okay, dia mula daripada point A. Straight bawah ke point B. Untuk I3. Dia bermula daripada point B. I3 ya. Bermula daripada point B. Menuju kepada point point A. Okey, jadi kita dah tentukan direction of current dan kita pilih loop. Okey, di sini ada dua loop, loop 1 and loop 2. Okey, katakan loop 1 madam nak pilih arah anti-clockwise, loop 2 pun madam pilih arah anti-clockwise. Okey, so bila dah pilih semua tu, baru kita masukkan dalam equation. Okey, so first equation adalah equation first rule. Total I in equal to total I out. Okey, di sini madam pilih at junction mana ni? Okey, junction mana ni? Junction B. Okey, madam pilih dekat junction B. Okey, kalau kita tengok sini, I1 dia in. Betul tak? I1 in. Okey, I2 pun into the junction B. I3 out from the junction. So, you akan dapat equation yang pertama. Okey, so, bila dapat equation pertama, kita buat second rule pula. Total EMF equal to total IR. Okay, so untuk loop 1. Okay, for loop 1, madam pilih arah anti-clockwise. Okay, kita cari EMF dulu. Cari EMF. Kita akan jumpa, katakan, kita mulakan loop ni daripada atas ni ya. Okay, loop ni turun ke bawah. Turun ke bawah dulu, jumpa negatif baru positif. So, ikut tips, dia akan jadi positif 18. Betul tak? Positif EMF. Okay, so 18. Kemudian cari, pusing lagi. Loop ni bergerak turun ke bawah, cari EMF dulu. Kemudian jumpa pula 12 volt. Dia jumpa positif baru negatif. So, kalau jumpa positif baru negatif, dia akan jadi negatif 12 volt. Okay, so minus 12. So, equal. Okay, kita cari pula resistor. Okay, katakan kita mula daripada bucu atas ni juga. Kita loop ni bergerak turun ke bawah. Okay, kemudian bergerak ke kanan bawah. Dia akan jumpa 25 ohm. Okay, direction loop dengan I1 akan jadi sama arah. So, dia akan jadi positif 25 times I1. Okay, kemudian dia naik ke atas. Kemudian dia pusing ke kiri akan jumpa 16 ohm.
Okay, direction loop dengan I1 same direction, you akan dapat positive 60 times I1. So pelajar akan dapat second equation. Okay, this one is second equation. Okay, daripada second equation, kalau kita tengok, unknown dia hanyalah ada I1 sahaja. So, di sini pelajar akan dapat terus jawapan untuk I1. Okay, sebab dia hanya tinggal unknown dia adalah I1. Okay, for loop 2. Okay, for loop 2, madam pilih arah anti-clockwise, kita cari EMF. Okay, so katakan mula daripada titik atas ni, loop turun ke bawah, jumpa negatif baru positif, so dia akan jadi positif 12. Alright, so no more EMF, so you akan dapat equal, 12 equal. Okay, cari resistor, masih lagi mula daripada titik yang sama. Okay, loop direction dia turun ke bawah, pusing ke kanan, naik ke atas, jumpa 18 ohm. Okay, 18, okay, dia menggunakan I3. I3 dengan direction loop tu sama. So, akan jadi positif I3 times 80. So, di sini pun sama, akan dapat unknown dia adalah I3. Okay, so equation yang ketiga ni, you akan dapat direct nilai I3 0.67 ampere. Okay, bila dah ada dapat nilai I1 dan juga I3, kita masuk balik dalam equation yang pertama. Okay, untuk dapatkan I2. Okay, so I1 kita dah dapat 0.15, masukkan nilai. I2 yang kita nak cari, I3 0.67. Okay, so pelajar masukkan nilai, you akan dapat nilai I2 equal to 0.52 ampere. Alright, selesai 14C, kita pergi kepada 16C. Okay, sebelum tu, ada satu lagi soalan, 14C2. Okay, the potential difference across 80 ohm resistor. Okay, dia nak V across 80 ohm resistor. Okay, so apa formula V? V equal to IR. Okay, I apa yang lalu 18 ohm ni? Yes, I3. So, I3 kita dah dapat daripada soalan yang di atas. I3 dia 0.67 ampere. Okay, 0.67 ampere times dengan 18 ohm. Jadi, pelajar akan dapat 12.06 volt. Okay, kita seterusnya kita pergi kepada 16C. Okey, soalan seterusnya adalah soalan 16C. Okey, dia berkaitan dengan potentiometer. Okey, potentiometer. Okey, tengok pada soalan. Figure 90 shows a potentiometer circuit consists of uniform wire XY of length 100 cm. Okey, so panjang daripada X kepada Y ni 100 cm ataupun 1 meter. And its resistance 5 ohm. So, wire XY ni adalah wire resistance. Okey, dia ada nilai resistance dia, iaitu 5 ohm. The EMF of cell A and B is 4 volt and 3 volt. Respectively, the internal resistance of both cells are negligible. What is the length of XP when the galvanometer reading is 0? Okey, konsep pelajar perlu tahu. Bila bacaan galvanometer equal to 0, maksudnya litar ini dalam keadaan balance. Okey, apa maksud dalam keadaan balance? Okey, maksudnya konsep yang awak perlu tahu bila dalam keadaan balance, okey, potential difference V from X to P akan sama dengan EMF pada B yang di bawah ni, EMF B, iaitu nilai dia adalah 3 volt. Dia akan jadi sama. Okey. Satu lagi konsep, okey, potential along XY akan sama dengan nilai EMF A, iaitu 4 volt. Okey. Kemudian itu konsep. Okey. Kemudian kita guna ratio ya. Okey, kita guna ratio V dengan L. Okey, V dengan L. Okey. So, ratio dia adalah VXP over VXY. VXY ni total V. Okey, sama dengan length XP yang kita nak cari. Okey, over total length XY. Okey. So, VXP tadi, mereka dah kata sama dengan EMF B, iaitu 3 volt.
over VXY. VXY sama dengan EMF A adalah 4 volt. So 3 over 4 equal to length XP yang kita nak cari bahagi dengan length XY dia 100 cm. Okey, so gantikan masuk nilai, pelajar akan dapat nilai length XP equal to 75 cm or 0.75 meter. Okey. Okey, soalan seterusnya adalah 16C2. If 1 ohm resistor is connected in series with cell A, what is the new balance length XP? Okey, maksudnya, kita tengok pada litar yang asal. Okey, ini litar yang asal. Kemudian kita sambung resistor secara series kepada EMF A yang di atas, 1 ohm. Okey. So, nilai panjang XP dia akan berubah. Okey, dia akan berubah. So, sekarang ni pelajar perlu tahu nilai VXP pula. VXP yang baru. Okey, kita tak boleh pakai 3 volt lagi dah. Tak boleh. Sebab dia dah ada extra resistor. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, kita guna kaedah potential divider. Okey, potential divider guna kaedah ratio ya. Okey, V over V total sama dengan R over R total. Okey, V tu yang kita nak cari iaitu VXY yang baru. Okey, VXY yang baru. Okey, VXP pun takkan sama VXP bukan 3 volt, VXY pun bukan lagi 4 volt. Okey, so kita nak cari VXY yang baru dulu. Okey, VXY. Okey, bahagi dengan V total dia. Okey, bahagi dengan V total 4. Okey, sama dengan, okey, sekarang ni nilai resistor along XY wire adalah 5. Okey, tapi nilai total resistance dia adalah 5 tambah 1, 6. Sebab tambah 1 tadi tambah extra resistor. So, 5 over 6. So, di sini pelajar akan dapat nilai VXY yang baru adalah 3.33 volt. VXY yang baru. Okey. So, kat sini balance length yang baru yang kita nak cari length XP. Okey, masih lagi guna ratio VXP over VXY equal to length XP over length XY. Okey. So, VXP, okey. Maaf ya, bila dalam keadaan balance, okey, nilai XP, VXP dia sama, sorry. Tadi mereka kata tak sama kan. Okey, VXP dia sama 3 volt. Okey, VXP ni akan sama dengan EMF yang di bawah. Okey, bila dalam keadaan balance. Okey. So, sekarang ni VXP kita sama, tetap 3. Bahagi dengan VXY. VXY yang berubah 3.33. Ataupun 20/6. Sama dengan length XP divide by length XY. Okey, sekarang ni length XP dia dah berubah menjadi 90 cm. Bila ditambah extra resistor 1 ohm. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan 22A. Okey, tengok pada soalan 22A. Okey. For the figure 24, determine the current I1, I2 and I3. Okey, sekarang ni dalam soalan dia tak bagi arah I1, I2 dan I3. Dia hanya bagi label saja. Jadi pelajar perlu tentukan direction I1, I2 and I3 dengan syarat mesti ada in and out current. Okey, let's say madam ambil pada point A, pada junction A. Okey, so I1 madam buat in, I2 in, I3 out. Okey, ikut suka hati. Jadi I1 dia bermula daripada point B, ini I1. Okey. Di atas ni I1. I2 dia daripada B ke A. Kemudian I3 dia keluar daripada A menuju ke B, I3. Okey, boleh. Kalau soalan tak bagi arah current, pelajar perlu tentukan sendiri. Janji mesti ada in and out current. Kemudian di sini madam buat warna yang berbeza untuk membezakan current I1, I2 dan I3. Bila dah tentukan current, kita pilih direction of loop. Di atas loop 1, di bawah ni loop 2. Loop 1 madam pilih arah anti-clockwise, loop 2 madam pilih arah anti-clockwise juga. Okey. Kemudian
First kali pelajar perlu tulis konsep, ya, konsep total I in equal to total I out. Mesti ada konsep ni, kena salin. Okey, konsep ni perlu salin. Kemudian tengok dekat junction A. Current in I1 dan I2. Out adalah I3. So dapat equation 1. Okey. Kemudian Madam rearrange balik. Equation 1 tadi, rearrangekan dia, jadikan dia sebagai kosong kat belakang. Okey, I3 tu pindah ke kiri. So akan dapat equation yang pertama. Sebab senang nak masuk dalam calculator. Math equation. Okey. Kemudian second rule, tulis balik dia punya rule. Total EMF equal to total IR. Okey, loop 1 di atas. Loop 1 arah anti-clockwise Madam pilih. Okey, kita tengok dia punya equation dia akan jadi negative 7 sebab jumpa positif baru negatif kan. Kemudian tengok EMF 3 di bawah ni pun sama, jumpa positif baru negatif. So negative 7 minus 3. Okey, equal. Okey, 2 ohm resistor I1 ni sama arah dengan loop. So akan jadi positif. Kemudian 9 ohm ni, 9 ohm ni arah dia berbeza dengan loop. So dia akan jadi negatif 9 I2. Okey. So equation ni Madam rearrange balik. Okey. Madam susun I1, I2 dan equal. So dapatlah equation yang kedua. Sebab senang kita nak tekan kalkulator nanti. Okey, susun I1, I2, I3 dan equal. I3 dia kosong kat sini. Kemudian untuk loop tu pun Madam pilih anti-clockwise. Loop tu kita tengok EMF ya. EMF 3 sini pun dia akan jadi positif. Sebab apa? Jumpa negatif baru positif. So akan jadi positif 3. Untuk 8 pun sama, positif 8. Sebab jumpa negatif baru positif. Positif 3 tambah dengan 8. Untuk resistor 9 ohm di atas ni sama arah dengan loop tu. So positif 9 I2. Okey, untuk 5 ohm di bawah pun sama arah dengan loop. So akan jadi positif. Okey, equation ni pun sama. Madam susun positif, Madam susun equation dia I1, I2, I3 dan equal. I1 dalam kes loop tu ni kosong. Okey, so dia hanya ada equation I2 dan I3 sahaja. So dapatlah equation yang ketiga. Jadi pelajar boleh tekan calculator, make equation, masukkan nilai dan akan dapat I1 negative 0.562, I2 0.986, I3 0.425 ampere. Sekiranya pelajar dapat jawapan opposite, maksudnya ada tanda negatif. Okey, katakan I1 ni dapat positif, I2 negatif, I3 negatif. Tak ada masalah. Okey, sebab mungkin direction loop awak tu opposite direction dengan Madam, direction Madam. Tak ada masalah. Janji jawapan dia betul. Okey. Seterusnya kita pergi kepada 22B. Masih lagi soalan 22A. Okey, ada lagi ke bawah tu 22A2. Okay, number of electron passing through the 9 ohm resistor in 2 second. Dia nak number of electron adalah N. Okay, so passing through 9 ohm resistor in 2 second. So ini maklumat dia bagi R dan juga T. Okay, so daripada equation Q equal to IT. Q equal to IT dan Q also equal to NE. Okay, so kita combine, you akan dapat NE equal to I2 times dengan T. Sekarang ni kita nak dapat nilai N sahaja. Okey, kita nak cari N. N equal to I2T divided by E. I2 kita dah kira daripada soalan atas 0.986. T dia 2 second divided by E. E adalah charge of electron. Okey, nilai dia constant. So you akan dapat N equal to 1.23 times 10 power of 90 electron. Okey, seterusnya soalan 22A3. Okey, power dissipated by 5 ohm resistor. Okey, ingat kalau power dissipated kita guna P equal to I square R. Okey. Kalau kita tengok 5 ohm resistor, okey, 5 ohm resistor, Madam scroll atas lagi. 5 ohm resistor kat mana? Bawah ni. Okey, so 5 ohm current dia adalah I3. So kita kena guna nilai I3 lah. Okey, I square R tu adalah nilai I3. Okey, I3 times dengan R. 0.425 square times R, 5 ohm. You akan dapat power dissipated 0.903 watt. Okey.
Kemudian soalan 22A 4. Okay, change in the resistance of 2 ohm resistor when there is a 30 degree Celsius rise in its temperature. Okay, so dia nak change in resistor, merujuk kepada delta R. Okay. Kemudian the temperature coefficient resistivity dia dah bagi nilai rho dia. Okay. So R0 dia adalah 2 ohm. Okay, initial resistor dia 2 ohm. Okay. Dia punya delta T dia 30 degree sebab dia rise. Okay, dia ada peningkatan suhu sebanyak 30 darjah. Itu nilai delta T, bukan final temperature ya. Okay, rise in temperature bermaksud change in temperature. Okay, dan nilai alpha dia dah bagi. Okay, semua nilai ni dah diberi given. Okay, so kita masukkan dalam formula R equal to R0. Okay, bracket 1 plus alpha delta T. Okay, so kita cari, kita nak dapatkan nilai delta R sebenarnya. Okay, kita nak dapatkan nilai delta R. Okay, bila kita kembangkan equation ni, dia akan dapat R equal to R0 plus R0 alpha delta T. Okay, kemudian R di sini kita pindah ke kiri. You akan dapat R minus R0. R minus R0 akan jadi delta R. Okay, change in resistor. Okay, R minus R0 sama dengan delta R. So, equal to R0 alpha delta T. Maksudlah nilai R0 dia 2. Okay, alpha dia dah diberi. Dan nilai delta dia change in temperature pun dah diberi. Okay, alright. So, final answer R 0.408 ohm. Okay. Kemudian, kita pergi kepada soalan 22B. Okay. Calculate the output voltage. Okay. So, di sini kita boleh guna ratio. Okay. Ratio voltage dengan R. Okay. So, asal dia adalah V output divided by V total sama dengan R mana yang terlibat. Okay. Kat sini kita buat R1. Okay. Sorry. Di sini R1. Di sini R2. Okay. So, V output tu berada pada R2. So, R2 bahagi dengan R total. Okay. R total dia 6,000 dengan 3,000 tu disambung secara series. Okay. So, tambah je lah. Okay. V output, rearrange balik. V total ni darab silang. Darab naik ke atas. Okay. So, you akan dapat equation V output equal to R2 over R total times dengan V. R2 3000 divided by R1 6000 plus 3000 times 12 volt. So, pelajar akan dapat V output adalah 4 volt. Okey. Seterusnya, soalan 22B2. Okey. If a voltmeter of resistance 3000 ohm is connected across the output. Okey. Kemudian, determine the reading of voltmeter. Okey, maksudnya voltmeter dia sambung. Voltmeter ni mesti sambung parallel. Okey. Ammeter sambung secara series. Itu syarat dia. Voltmeter disambung secara parallel kepada V output tadi. Okey. Kemudian berapakah bacaan voltmeter? Okey. Dalam voltmeter tu dia ada nilai resistance. Kata salah. Betul. Dia ada nilai resistance dia adalah 3000 ohm. Okey, dalam voltmeter tu dia ada resistance dia sebanyak 3000 ohm. Okey, so sekarang ni kita ada R1, kita ada R2 dan juga ada R3. Ada 3 resistor. Okey, so sekarang ni berapakah nilai V output yang baru? V output yang baru, okey, maksudnya R3 dengan R2 tu disambung secara parallel. Okey, pelajar perlu cari dulu R23 in parallel. Kena cari dulu nilai dia. R23 in parallel. So, kita guna formula 1 over R23 equal to 1 over 3000 plus 1 over 3000. So, you akan dapat R23 is 1500. Okey, sekarang ni V output dia dah
V output ni dia dah sambung kepada R23. Ni R23 combine secara parallel. V output dia dekat sini dah. V output tak berubah, dia berada pada R23. Jadi V output equal to R23 over R total. R total maksudnya R23 plus R1 times dengan V total dia 12 volt. Okay, so substitute value you akan dapat 2.4 volt. Okay, jelas ya. Okay, so that's all for today. Thank you class.